Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman, Islam serta dengan kemurahan dan keberkatan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan pada kita pada setiap pagi, pada setiap petang, pada setiap malam rezeki yang mencurah-curah. Walaupun kadang-kadang kita berada pada landasan yang betul ataupun kadang-kadang terlari pada landasan, maka marilah bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada dalam program tadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian? Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada waktu dan ketika ini dalam waktu yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedang beristirahat ataupun tuan-tuan sambil bekerja, tuan-tuan mendengar ataupun melihat rancangan ini, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini akan bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah firmankan dalam mukjizat yang kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah yang dinamakan sebagai surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun iaitu ayat yang ke-9, ke-10 dan ke-11. Insya-Allah kita akan tadabburkan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Al-Quran terjemahan ataupun tuan-tuan dan puan-puan ada ayat wudu, sama-sama kita buka Al-Quran, kita melihat satu persatu isi kandungan dan kita mentadabbur, iaitu menghayati dan mengambil iktibar daripada kandungan dan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 hingga ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-11 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat ke-9, ke-10, ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Di mana ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, la tuhikum amwalukum wala auladukum, janganlah merosakkan harta kamu dan anak-anak kamu daripada ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam kita bahasa yang kita letakkan, jangan sampailah harta dan anak-anak kita dapat melupakan dan menjauhkan ataupun melalaikan kita daripada zikrillah, daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang buat juga, siapa yang masih melalaikan hartanya, anak pinaknya, cucu cicit keluarganya kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka lah orang yang satu hari nanti mereka akan menyesal. Wa anfiqu, dan hendaklah kamu menginfakkan mimma razaqnakum, apa yang telah kami nafkahkan, kami berikan, kami telah berikan rezeki pada kamu, min qabli, sebelum datangnya, min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datangnya pada kamu, disebut sebagai al-maut. Al-maut itu kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, bila datang kematian, masa itu baru kami nak minta pada Allah, kita kata pada Allah, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, alangkah indahnya kalau kau lewatkan ajal kematian iku ini kepada satu masa yang dekat. Wa asaddaqa, dan aku nak bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku nak menjadi orang yang di kalangan orang-orang saleh, melakukan amal-amal saleh dan amal kebaikan. Wala yuakhirullah, kata Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak sekali-kali tidak Allah akan melewatkan sesuatu ketentuan Allah. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha,
Allah tidak akan melewatkan apabila datangnya ajal. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah lah Maha memberitahu dan dialah dengan apa yang bima ta'malun, dengan apa yang telah kamu lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat ini adalah ayat yang mendidik jiwa kita. Sangat mendidik dalam ayat yang ke-9, ke-10, 11. Sebab apa dia mendidik? Sebab dia berkait dengan dunia dan akhirat. Apa yang Allah berikan pada dunia, wa ja'ala lakumul arda, dan Allah jadikan semua yang ada di dunia untuk kamu. Wa ja'ala lakum, Allah jadikan semua binatang-binatang. Allah memberikan kita satu kebenaran, keizinan untuk mengambil nyawa mereka, kan, menyembelih mereka sampailah binatang itu mati dan kita makan dengan binatang tersebut. Allah membenarkan, mengizinkan kita mengambil pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang juga makhluk Allah untuk kita makan. Allah izinkan kita guna semua yang ada untuk manusia. Allah jadikan dunia ini untuk manusia. Jadi dunia ini adalah tempat Allah menjadi lubuk rezeki pada manusia. Di laut lubuk rezeki, di gunung lubuk rezeki, dalam bumi lubuk rezeki, di angkasa raya lubuk rezeki. Jadi bumi ini adalah suatu tempat manusia mencari rezeki daripada nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah memberi peringatan dalam ayat ini. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah berikan semuanya, Allah berikan pada manusia. Ambillah, kulu washrabu, minumlah, makanlah. Kan Allah Subhanahu wa taala ni maha baik, maha bagus. Allah Subhanahu wa taala membenarkan kita untuk mengambil apa saja. Tapi ingatan Allah pada ayat surah Al-Munafiqun ini adalah sebagai satu imbang balik kepada apa yang Allah beri kepada kita. Allah pesan kepada orang beriman, wahai orang-orang beriman, kamu orang beriman, attitude, cara kamu, keadaan kamu ini mesti berbeza dengan orang tak beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ni, pertama Allah kata, wahai orang beriman, aku beri harta kepada kamu, aku juga beri harta kepada orang yang tak beriman. Aku beri anak-anak kepada kamu, aku juga beri kepada anak-anak kepada orang yang tak beriman. Tapi orang yang beriman apabila ada harta, orang yang beriman apabila ada anak, ada keluarga, ada cucu, cicit, family, maka cara dia manage, cara dia hidup, cara dia bersama-sama menguruskan, mentadbir harta dan anak-anak tak akan sama dengan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sama. Sebab apa? Orang yang tak beriman dengan Allah, maka dia nampak harta tersebut, maka dia melupakan Tuhan yang mencipta dan memberikan harta. Sebabnya kita, tuan-tuan dan puan-puan dan saya dan kita semua, apabila kita mendapat harta, kita ingat harta daripada Allah. Jangan sampai harta banyak lupa dia datang daripada Allah. Allah yang membenarkan rezeki, Allah yang mengizinkan, Allah yang mencurahkan rezeki. Itu orang beriman. Bila dia tahu harta itu datang daripada Allah, apa dia buat? Pertama, dia keluarkan zakat. Yang kedua, dia bersedekah. Yang ketiga, dia berinfak. Yang keempat, dia membersihkan harta. Karena ini perbezaan di antara orang beriman dengan orang tak beriman. Kita bayangkan kalau dalam bulan Zulhijjah, tiba-tiba bila datang hari raya korban, kita disunatkan untuk berkorban. Kita ada duit, tapi kita kata sayang dengan duit. 700 ringgit mahal. Nak ambil satu bahagian lembu, nak beli seekor kambing lagi mahal. Kita sayang duit. Sedangkan duit tadi kalau kita gunakan untuk korban, kita ingat korban ni bukan untuk kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah bukan berarti Allah perlukan daging. Tak. Daging kita korban, kita boleh ambil, manusia akan makan, tapi kita berikan untuk Allah. Maksudnya apa? Inilah nilai kehambaan yang tidak boleh dibayar dengan duit. Ya tuan-tuan, apa kalau kita bakhil dengan duit, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan bayangkan duit dengan nilai kita sebagai seorang hamba Allah. Kita masih berkira kita nak keluar sesuatu, sedangkan nak dibayar dengan nilai kehambaan yang Allah bagi izin, Allah bagi takdir, boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1 juta pun tak boleh bayang kalimah la ilaha illallah. Allah minta sikit keluar daripada apa yang Allah rezekikan pada kita dengan harta kita. Wahai orang beriman, kata Allah, jangan sampai harta kamu lupa pada aku, wahai orang beriman. Allah tak kata benda ni kepada orang yang tidak beriman, kerana mereka dapat harta, mereka rasa itulah milik mereka. Tapi kita tidak. Harta ni bagi orang beriman, dia tetap milik Allah. Cuma Allah parking sekejap kepada kita untuk kita agih-agihkan. Agihkan pada anak-anak, agih pada orang miskin, orang fakir, orang memerlukan, anak yatim, kepada mu'alaf, diri kita sendiri.
Allah pak sekejap, dan anytime Allah Subhanahu wa taala boleh ambil balik harta kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sama lagi, wala auladukum, dan janganlah orang beriman ni, wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai anak-anak kamu itu melupakan kamu kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah jadikan anak-anak sebagai amanah. Anak-anak ni bukan anak kita jadikan sebagai kita hanya nak berhibur dengan mereka, kita berseronok duduk sampai kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beza. Bila ada anak-anak, jangan lupa ingat pada Allah. Mendidik anak-anak dengan cara Islamik, itu cara zikir pada Allah. Ajar anak-anak dengan bacaan Al-Quran. Ajar anak-anak dengan sembahyang 5 waktu cukup. Ajar anak-anak dengan sembahyang berjemaah. Ajar anak-anak pergi tonton, tengok, pilih program-program yang lebih mendekatkan pada Allah. Ini adalah orang beriman. Tuan-tuan, kalau saya tanya soalan bahasa kasar sikit, tuan-tuan, kita ni beriman tak pada Allah? Kita yakin tak? Kita tahu tak? Kita sedar tak bahawa saya ni orang yang beriman pada Allah? Kalau kita beriman pada Allah, ni dia Allah buat. Ini acar orang tak beriman, ada harta lupa Allah. Ini acar orang beriman, ada harta ingat Allah. Ini acar orang tak beriman, ada anak tapi tak dididik dengan agama. Ini acar orang yang beriman pada Allah, ada anak tapi dia mendidik dengan takut dan juga membesarkan dengan kalimah-kalimah, dengan program-program uluhiyah atau program kerohanian. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ayat ni, tuan-tuan dan puan, dia menyedakkan kita, mendidik kita bahawa, tuan-tuan dan puan-puan, anak dan harta ialah pinjaman Allah. Allah bagi, Allah nak uji. Aku bagi, kamu ingat aku tak? Dulu kamu susah, kamu nak berjalan pun tak boleh, kamu nak mengandung pun tak boleh, 10 tahun kahwin tak dapat anak, minta pergi jumpaklah bomo, minta doa, buat amalan, aku bagi anak, kamu lupa anak kepada aku. Masa tak ada anak, kamu beramal dengan bermacam-macam amalan, baca surah Maryam, baca surah Yusuf, baca surah-surah macam-macam surah kita baca, dah dapat anak, Al-Quran pun dah tak baca. Wala'iyadzubillah. Allah pesan, jangan harta dan jangan sampai anak-anak boleh melupakan kita pada Allah. Ada harta yang banyak, silakan. Orang mukmin, orang Islam, beriman, dapatlah harta sebanyak-banyak. Kita doakan, ya Allah, kayakan orang beriman, ya Allah, kerana kekayaan mereka itu membawa kesejahteraan kepada dunia. Mereka bersedekah, mereka membantu, mereka menolong dengan harta mereka ada, sebab mereka yakin harta itu bukan mereka punya. Walaupun mereka billionaire, mereka jutawan, multi-millionaire, tapi mereka masih yakin harta itu dipinjamkan sekejap kepada mereka untuk mereka membantu orang lain. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji kita. Allah bagi harta bukan sebab kita ni banyak duit, kita ni pandai berniaga, ada harta banyak, tapi supaya Allah kongsikan dengan orang lain. Tapi kalau anda tak kongsikan dengan orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, bimbang satu hari Allah tarik balik akan harta tersebut. Sama dengan ilmu, Allah bagi kita ilmu, mengaji tinggi sampai masuk diploma, masuk degree, master, PhD, bukan sebab kita pandai, supaya kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Tapi kalau tuan-tuan ada ilmu, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan tidak sampaikan ilmu pada orang lain, satu hari Allah tarik balik ilmu tu. Tuan-tuan, kita kuat, gagah, kita kuat bukan sebab kita muda, bukan sebab kita keturunan kuat, tapi Allah buat kekuatan untuk kita bantu orang lemah. Tapi kalau ada anggota badan yang sihat, tuan-tuan tak tolong orang, kedekut, payah nak tolong orang, tuan-tuan, satu hari Allah lemahkan badan kita. Tuan-tuan, kita dah mula bercakap, bukan kita ni Allah pandai bercakap sebab kita pandai pidato, tidak, supaya kita bantu untuk nasihat orang. Satu hari, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak buat, kita tak sampaikan ilmu, maka tentu satu hari Allah akan tarik nikmat mulut kita. Jadi Allah yang beri, orang beriman sedar bahawa apa yang Allah berikan pada kita itu adalah suatu pinjaman yang bersifat sementara. Yang kekal hanyalah akhirat. Al-baqa, yang kekal hanya akhirat. Maka Allah sebut, Allah tutup ending pada ayat ke-9, Allah kata, wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang buat macam tu, macam tu dia buat juga, dia orang beriman, dia buat juga, dia lalai dengan harta dia, dia lalai dengan anak-anak dia, tuan-tuan dan puan-puan, faulaika humul khasirun, dan mereka satu hari mereka akan menyesal dengan di atas kerugian yang mereka alami. Dapat rugi, bila rugi ni akan menyesal di hari akhirat kelak. Dia tak rasa hati rugi sebab dia tak nampak. Bila dia rasa nanti satu hari dihadapkan di mahkamah Allah, dihitungkan, maka dia akan rasa rugi. Kadang-kadang tak sampai mahkamah Allah di dunia apa dia rasa rugi dah. Bila umur semakin tua, anak yang kita belai, yang kesian, yang kita didik,
tanpa dengan didikan Al-Quran, didikan agama, dia dah tinggalkan kita bila kita dah tua. Ada anak yang kadang-kadang tak mengaku dah kita nimpak dia. Mak, sebab kita rasa rugi sebab dulu tak bagi didikan agama. Hatta dulu kita ada banyak, kita himpun banyak orang besar, akhirnya kita dihambat, dia halau, diusir keluar oleh keluarga kita. Kita rasa rugi, kita rasa menyesal. Kalau aku tahu macam aku buat baik dengan anak beranak aku, sekarang dia hambat aku keluar. Kalau aku beritahu aku tak kaya pun tak apa, kita akan menyesal. Di dunia pun kadang-kadang Allah dah tunjuk penyesalan ini. Maka kalau tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan yang ada duit, bagus, saya doakan tuan-tuan kaya dan berjaya. Tapi tuan-tuan gunakan duit untuk kebaikan, membantu kan, menilai tambah orang lain kan, anfa'un nas kan, orang yang paling bermanfaat ialah orang yang memberi kepada orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selepas habis Allah cerita bahawa orang beriman supaya harta dan anak-anak ni tak melalaikan kamu, maka Allah cerita saat mana yang mereka akan nampak penyesalan kerugian tersebut. Kan kita kasih bila Allah kata wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, maka dapat rugi tentang mana? Rugi itu di mana rasa, di mana nampak kerugian tersebut? Waktu bila nampak rugi? Maka Allah Subhanahu wa taala start pada ayat 10 sampai ayat 11. Inilah saat-saat kita rasa sangat-sangat rugi, sangat-sangat menyesal, hari-hari kerugian, hari-hari penyesalan. Maka Allah kata apa? Wa anfiqu, oleh itu Allah kata, Allah jawab balik daripada harta tadi. Allah kata apa? Wa anfiqu, maka hendaklah kamu menginfakkan. Wa anfiqu, hendaklah kamu menginfakkan mimma, dengan barang apa razaqnakum, kami telah rezeki kepada kamu, min qabli, sebelum ayyatia, sebelum datang ahadakum, seorang dengan kamu al-maut, mati. Maksud Allah kata apa? Sebelum mati gunalah harta tersebut untuk diinfakkan. Tuan-tuan, dia tak sebut wa asaddaqu, dia sebut wa anfiqu. Beza infak dan sedekah, ada dua perbezaan. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas infak. Allah tak sebut dengan perkataan sirah wa asaddaqu mimma razaqnakum, dan hendaklah kamu bersedekah. Tak, Allah sebut dengan wa anfiqu. Kenapa? Kerana beza infak dan bersedekah, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, infak mestilah dikeluarkan dengan harta. Mesti harta, duit, ringgit, rumah, tanah, apa yang ada dengan kita yang dimiliki, barang yang boleh disentuh, yang nampak, yang dipegang, barang yang wujud. Ni infak. Kita wakaf tanah untuk buat sekolah, infak. Kita ambil duit, berkelok duit, infak. Kita ambil jongkang emas bagi, infak. Sedekah tak perlukan duit. Contoh imatatul adha antara, kita ambil barang, contoh kita jumpa tepi jalan, ada paku tengah jalan, dia membahayakan kereta lalu lalang, kita ambil, kita buang, itu dianggap sebagai sedekah. Senyum, sedekah. Assalamualaikum, sedekah. Tidak perlu mengeluarkan duit. Tapi dalam ayat ini Allah tegaskan bahawa kita perlu mengeluarkan apa yang kita miliki. Mimma razaqnakum, apa yang telah kamu direzekikan. Kalau tuan-tuan bekerja sebagai seorang ahli perniagaan, tuan-tuan direzekikan dengan kekayaan, keuntungan masih dikeluarkan, infak. Kalau tuan-tuan sebagai orang yang makan gaji, sama ada dengan majikan swasta, majikan kerajaan, dapat bulanan gaji, sama ada secara kontrak, tetap, harian, mingguan, dapat uang, infak, Allah kata. Jadi apa sahaja pendapatan yang kita dapat, sama ada wang, sama ada duit, sama ada harta, apa saja, Allah kata infaklah. Waktu bila? Sebelum datangnya hari disebut sebagai hari al-maut. Sebab ramai orang, bila dalam ayat kita faham mafhum mukhalafah ni adalah apa? Ramai orang akan start mula nak infak waktu bila? Waktu dia mati. Kita faham ayat ni mafhum mukhalafah dalam kaedah ni, ya. Allah sebut dah, kamu ni, bahasa saya tuan-tuan, bahasa saya terjemah ayat ni, lebih baik kamu kena sedekah sebelum mati. Sebab aku tengok lepas mati ramai orang nak sedekah. Jangan sedekah lepas mati sebab tak ada apa-apa. Nak sedekah sebelum mati. Begitu ibaratnya saya nak sebut tuan-tuan, bagi tuan-tuan faham dengan ayat ni. Wa anfiqu, dan akan menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Kalau sikit-sikitlah rezeki kita infak. Jangan kata ustaz saya miskin, duit tak banyak, adalah sikit, sedekah cara sedikit,
infak secara sedikit. Kaya, infak secara kaya. Jutawan, infak secara jutawan. Mimma razaqnakum, apa yang telah aku rezeki kepada kamu, dengan kadar rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bila? Waktu sebelum kita mati. Sebab bila kita mati saja, Allah akan memperlihatkan tentang sedekah kita. Oh, hebat tuan-tuan. The power of sedekah, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak amalan, Allah sebut terang-terang dalam ayat surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Allah nyatakan bahawa ketika nak mati, waktu bila? Waktu sakaratul maut. Waktu bila? Waktu kita punya nyawa sudah berada di sini, tuan-tuan. Bila mana nyawa sampai sini, di sini, maka taubat manusia sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah tak terima taubat kita dah, tuan-tuan. Waktu tu menangis air mata darah dan nanah sekalipun, Allah dah tak terima dah taubat kita. Merayu dengan rayuan sepekit mana pun, Allah dah tak terima lah rayuan kita, tuan-tuan. Maka kita berkata pada Allah, fayaqul, maka semua orang berkata pada Allah, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhan, kalau engkau akhar, kau lewatkan kematianku ni, ya Allah, kau tangguh sekejap, ila ajalin qarib, jangan lama-lama, kau tangguh sekejap saja. Allah nyatakan orang ketika itu, ketika mana berhadapan dengan sakaratul maut, saatnya Allah buka hijab, nampak semua amalan kita, nampak dosa, nampak pahala, nampak kebaikan, nampak keburukan, nampak kejahatan. Allah buka hijab, nampak. Tuan-tuan, kita nampak kata-kata, ya Allah, ruginya aku tak bersedekah. Bukan takkan orang yang bakhil, orang yang ahli sedekah pun rasa menyesal. Ya Allah, aku sedekah 1,000, kalau aku nak sedekah 10,000. Sebab dia nampak apa yang dia tak pernah nampak di alam dunia dahulu. Sebab tu, tuan-tuan, di dunia ini Allah buat kita ni jadi sebagai satu ujian pada kita. Ujian ni, kita beramal dengan benda yang tak nampak, itu ujian. Kita sekarang sedang beramal dengan benda yang kita tak nampak. Dosa kita nampak? Tak nampak. Pahala kita nampak, bentuk pahala objek tak nampak. Syurga kita nampak? Tak nampak syurga. Akhirat kita nampak? Tak nampak. Habis itu kenapa kita beriman? Kita beriman dengan ayat-ayat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini disebut sebagai benda-benda hari kiamat di akhirat. Sebab tu hari akhirat termasuk dalam rukun iman, kena beriman dengan hari akhirat walaupun tidak nampak. Sebab itulah ujian besar kepada manusia. Di manusia Allah bagi dua bentuk penglihatan. Satu, Allah bagi tengok dengan mata kasar ni, mata. Bila manusia lihat dengan mata, dia yakin. Tapi syurga, neraka, dosa, pahala tak boleh nampak dengan mata kasar. Dia nampak dengan mata hati. Orang sanggup habis duit RM1,000 bersedekah. Kita kata, ya Allah, kamu sedekah 1 juta, tak rugi ke? Orang yang melihat dengan mata 1 juta itu rasa rugi. Tapi orang yang melihat dengan mata hati, dia rasa tak cukup lagi 1 juta tu nak bersedekah. Tuan-tuan, orang yang pergi Mekah habis RM20,000. Ni waktu PKP ni, kalau orang suruh letaklah bayaran RM50,000, akan ramai orang sanggup bayar RM50,000 hanya nak pergi jejak kaki beribadah, bertemu Allah di Mekah. Sebab lepas tak nampak di laduk, mata hati mereka nampak, mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau masih ada kedekut, bakhil, segan nak keluar duit, kalau keluar duit banyak prasangka sangat. Kita keluar duit banyak prasangka kan, sampai lah tak keluarkan duit, tak sumbang, kita tak kongsi rezeki kita. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada dah ujian, tak ada dah ujian tu lah, ujian waktu sakaratul maut. Allahu Akbar. Waktu sakaratul maut ujian yang tak ada dah, dia nampak semua apa dia buat. Dia nampak hak ni pun tunjuk, yang ni pun tunjuk, hak buat kecil salah pun tunjuk, buat baik kecil pun Allah tunjuk. Maka ketika itu kita kata pada Allah, Rabbi laula akhartani ya Rabbi, Rabbi laula akhartani ya Rabbi, ya Allah, lewatkan ya Allah, lewatkan ila ajalin qarib,
lewatkanlah ke satu masa yang sangat singkat. Bukan nak suruh mati ke esok mati, tak. Saat je, kalau 5 minit pun tak apa dah. Ya Allah, lewatkan 5 minit sebab aku nak cari account ni, nak tekan komputer, nak masuk password, nak transfer semua duit dalam bank masuk dalam akaun anak yatim, transfer semua akaun bank masuk dalam akaun masjid, transfer semua akaun kita masuk akaun kebajikan. Dulu minta duit, ya Allah, kedekut. Tapi bila dah nampak, minta, ya Allah, 5 minit, ya Allah, nak mati, tangguh sekejap, aku nak tekan button komputer, nak buka dia punya link online, nak tekan password, nak masuk, nak transfer semua duit dia masuk ke, nak buat apa dia tahu, ila ajalan qarib fa as-saddaqa, nak bersedekah. Baru nak bersedekah, tuan-tuan. Yang kedua, wa akun minas salihin, dan aku nak jadi orang baik-baik. Aku tak mau dah viral berita-berita palsu. Aku tak nak viral benda-benda fitnah. Aku tak nak bercakap dengan cakap-cakap yang boleh menyakitkan hati orang. Aku tak nak memandang dengan pandangan yang boleh mendatangkan dosa. Aku tak nak mendengar umpatan kejian dan juga fitnah. Aku tak naklah tukang arak. Aku tak naklah pergi ke kelab malam. Aku nak duduk, sujud, salat, semayang, buat baik. Kita minta pada Allah. Waktu kita nampak pahala kita ketika itu, kita nampak dosa kita ketika itu, kita nampak dengan mata kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nampak, kita dah yakin bahawa inilah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan kepada kita. Surah Al-Munafiqun ayat ke-9 dan ke-10, Allah dah sebut dah bagaimana orang-orang yang dulu Allah nyatakan, Allah ajarkan pada kita. Tapi sayangnya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin masa tu kita declare, saya tak tahu pun. Tuan-tuan, kita tak tahu macam mana kuliah ilmu di macam-macam tempat ni. Hak tuan-tuan tengok pun kuliah ilmu di Facebook, di Instagram, di masjid, di online, di Zoom, di Google Meet, di Microsoft Team. Allahu Akbar, tuan-tuan, banyak sangat kuliah ilmu. Apa kamu nak buat alasan lagi nak bohong Allah? Sebab itulah mulut ini sentiasa bercakap bohong. Hatta di dalam mahkamah Allah pun kita nak bercakap lagi. Allah bagi peluang cakap, Allah bagi peluang. Semasa depan mahsyar, di hadapan Allah Ta'ala, kita nak bercakap, Allah bagi peluang, cakaplah, silakan. Cakap. Dah habis, cakap dah habis dah. Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, surah Yasin. Dah habis cakap, okey, cukup cakap. Sekarang saya nak kaki tangan cakap pula. Tutup mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, tutup mulut, jangan bercakap dah. Aku bagi tangan dan kaki bercakap. Dia akan menceritakan satu persatu apa yang kebenaran yang kamu buat berbanding mulut kamu bohong tadi. Tuan-tuan, di dunia bohong, bukan di dunia, di akhirat pun kita nak bohong Allah, nak selamatkan daripada api neraka. Bila kita sampai akhirat, tengok sebelah kanan amalan, sebelah kiri amalan, di depan ni neraka Allah. Sudah pun jilang-jilang, sudah duk tarik, zap, tarik orang untuk dihukum api neraka. Takut terpaksa nak bohong Allah Ta'ala juga. Tapi masa itulah amalan kita, tuan-tuan, amalan yang tuan-tuan buat, kaki yang tekan brek kereta, kaki yang tekan minyak kereta, kaki yang pakai kasut, tangan yang memegang, semuanya akan bercakap di hari akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, maka ayat 9-10 dah menginsafkan kita dah. Kalau kita pandang sudut kita yang banyak dosa lah, tuan-tuan. Kalau kita rasa macam tak ada apa-apa ni, tuan-tuan rasa tak ada dosa, silakanlah. Tapi kita yang sangat banyak dosa pada manusia, sangat dosa banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rasa-rasa kita kalau nak mati, adakah perkataan yang sama kita keulang pada Allah? Ya Allah, aku nak balik ke dunia, ya Allah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tuan-tuan, kita nak minta pada Allah balik, farji'na na'mal salihan inna muqinun, kami dah yakin, ya Allah. Maka Allah kata apa? Walan yu'akhirallah, pada ayat ke-11. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Walan, dia tak sebut wala, walan. Wa hadzal lan wa hadhihi kalimah, dan kalimah lan ini adalah kalimah lan ditakbid. Lan selama-lamanya. Maksud tak akan selama-lamanya. Maksud tak ada ruang langsung. Selama-lamanya tak akan ada ruang. Ruang apa?
Allah tidak akan melewatkan masa ajal bila sampai waktu dan masanya. Tadi kan kita minta ke Allah, lewat saat seminit boleh, seminit cukup dah. Dah 30 saat pun tak apa dah. Dan nak masuk password, nak transfer hutang 30 saat je. Wala yuakhir Allah. Allah kata tak, 30 saat pun tak, 1 saat pun tak. Tepat masanya, idza jaa, apabila datang ajaluha, apabila datang masanya, disebut sebagai ajal. Ajal ni lah masa. Pada datang masanya, maka kamu tak sakit pun bom jatuh. Tak sakit apa pun bom jatuh, mati. Tak sakit apa, bersinnya bom jatuh, mati. Tak sakit apa, sedap, bom jatuh, mati. Tuan-tuan, bila sampai masa, sakit bukan jawapan kepada mati, tapi jawapan kepada mati adalah semua yang hidup itu akan mati. Sakit lawan dia sihat, tua lawan dia miskin, mati lawan dia hidup. So bila ada kehidupan, adalah kematian. Bila? Tak tahu tuan-tuan. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh mengubah waktu mati. Allah dah sebut kan, idza jaa ajaluha, dah sampai mati dah, mati. Kamu orang baik ke, kamu orang jahat ke, kamu siapa ke, tetap kamu akan mati. Cuma yang kita boleh ubah, tuan-tuan, saya kata, tuan-tuan, tarikh mati tak boleh ubah, sebab dia duduk dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita boleh ubah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dengar sini, fokus pada saya. Tuan-tuan sekejap, berhenti sekejap tuan-tuan buat kerja tu, fokus pada saya. Yang kita boleh ubah adalah cara kita mati. Tuan-tuan mati cara mana? Cuba tuan-tuan tanya, buat satu dreams, tulis apa tuan-tuan, cara tuan-tuan nak mati. Contoh, ya Allah, saya nak mati ketika membaca Quran. Selepas saya terima taubat saya, Allah redha saya, dan mati itu ketika baca Quran. Apa nak buat? Macam mana nak buat kalau mati baca Quran? Jawapannya guru pada kita, memperbanyaklah baca Quran. Kerana orang yang banyak membaca Quran, dia akan mati ketika dia membaca Al-Quran. Tuan-tuan, saya nak mati ketika saya sujud bertahajud pada Allah. Saya nak mati ketika saya sedang melakukan solat sunat duha. Buatlah solat duha banyak-banyak, buatlah tahajud banyak tiap-tiap hari, jangan tinggal. Kita akan mati ketika sujud pada Allah. Allahu Akbar. Saya tuan-tuan, kita kata kita nak mati ketika mana? Tanya nak mati di Madinah, di Makkah. Bila mati dimakamkan tempat yang ada para sahabat, orang beriman pada Allah. Ya Allah, matikan aku di Makkah atau di Madinah, di tanah haram, ya Allah. Nak buat macam mana? Nak pergi Makkah tak boleh, nak pergi Madinah tak boleh. Hidupkan masjid. Pergi masjid. Waktu PKP tutup, kita melolong, kata tak buka masjid, tak pergi masjid. Dah buka masjid, tak pergi masjid. Baru tak buka macam-macam komen, komplain, condemn. Dah buka, pergi seminggu sekali je hari Jumaat. Macam mana nak mati di masjid? Macam mana nak mati di Masjid Nabawi? Macam mana nak mati di Masjidil Haram? Masjid pun tak pergi. Rumah betul-betul tepi kubur, tapi kubur tidak memberi peringatan. Rumah betul-betul tepi masjid terdengar azan, tapi azan tidak memberi kesan pada kita. Rugi tuan-tuan. Jadi kita akan mati dengan apa yang menjadi kelaziman hidup kita. Kalau tuan-tuan mencuri, tuan-tuan mati pun kadang-kadang mencuri. Kalau tuan-tuan merompak, mati pun ketika merompak. Kalau tuan-tuan ahli sukan, mati pun ketika bersukan. Jadi ahli sukan kena semayang, supaya mati boleh dalam keadaan semayang. Bukan saya kata tak boleh bersukan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mati kita adalah apa yang kita laksanakan, apa kita niatkan, apa kita nak, apa kita buat. Hidup itu menentukan cara mati. Cara hidup menentukan cara mati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi Allah tidak akan melewat-lewatkan ajal kita. Bila sampai masa dia, sampai waktu dan takdirnya, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan melewat-lewatkannya. Walau itu tuan-tuan dan puan-puan, maka mati itu menjadi peringatan yang sangat berguna kepada kita yang sudah kadang-kadang terlajak perahu ke laut. Kita kembalilah ke pesisiran pantai. Kerana tidak ada manusia dalam hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah tidak sayang. Allah sayang. Sebab tu Allah sayang. Allah datangkan penyakit corona, Allah datangkan gempa bumi supaya kita diingatkan oleh Allah. Bayangkan kalau Allah tak ingatkan kita pada Allah.
Allah tak datang ke bencana, hidup aman selesa. Jadilah kita seperti Fir'aun yang tak pernah sakit, yang tak pernah diuji dengan ujian besar. Akhirnya dia mengatakan dia Tuhan, sebab dia memiliki sesuatu yang dia nak apa dapat. Dia nak apa dapat. Kita nak apa tak dapat. Bermaksud Allah kesian pada kita. Kita ada jalan untuk berdoa. Apa tak tentu dapat, tapi terus berdoa. Kita ada engagement, kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa nak dengar, nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak dengar kalam-kalam Allah, duduk dalam semayang, Allahu Akbar, Allah bercakap dengan kita. Kalau kita nak bercakap dengan Allah pula, banyakkan baca Quran. Sebab tu orang yang jaga Al-Quran, orang yang jaga sembahyang, hati mereka sentiasa tenang. Saya katalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada masalah, macam-macam masalah. Siapa yang tak ada masalah tuan-tuan? Hak bercakap ni pun ada problems. Tak ada manusia yang declare dia tak ada problem. Ustaz itu kaunselor pada problems. Tapi how you manage, macam ni you manage problem you, itu persoalannya. Ataupun you nak lari pada problem, tak boleh lari. Tapi kita kena ada ilmu macam mana nak berhadapan dengan problem, dengan isu, dengan roadblock, dengan masalah. Kita kena ada ilmu. Tuan-tuan, bila kita ada masalah, kita dicadangkan oleh jabatan, oleh pejabat, oleh sekolah, pergi jumpa kaunselor. Kita pun pergi jumpa kaunselor. Tuan-tuan, jumpa kaunselor ni, kaunselor tidak boleh memberikan solution. Kaunselor dia tak boleh bagi jawapan pada masalah anda. Sebab masalah kita, hanya kita saja yang boleh merongkaikan kekusutan dan kerumitan dalam rumah tangga kita. Hanya kita. Antara seulang ni, hanya kita saja boleh mengetahui macam mana cara dan kaedah untuk kita menyelesaikan masa hidup kita. Kaunselor apa? Dia buat anggukan minimal. Ya, dia mendengar, yang dia seorang pendengar yang baik. Dia buat ada dorongan, dia bagi dorongan kepada kita untuk terus meluahkan. Lepas habis jumpa kaunselor, kita balik, mak cik rasa lega lah, ya Allah, jumpa kaunselor rasa ringan, beban belakang duk tanggung lama dah ni. Jumpa kaunselor, tuan-tuan, jumpa kaunselor, tuan-tuan telah mencerita, bercakap dengan kaunselor. Tuan-tuan bercakap dengan kaunselor, hilang stres, hilang masalah. Kita ada masalah kesihatan, jumpa doktor, hilang masalah ketakutan dengan penyakit kita tu. Tuan-tuan jumpa orang, kaunselor tu orang, doktor tu orang. Tuan-tuan jumpa orang pun dah rasa lega. Ya Allah, lega, stres dah lega. Kan masalah dah rasa ringan. Bayangkan kalau setiap hari tuan-tuan baca ayat Quran, tuan-tuan bersembang dengan Allah. Ambil Quran, kita ambil Quran tuan-tuan, ambil Quran, buka, kita baca ayat Quran. Setiap baca Quran, bersembang dengan Allah. Kalau dengan manusia pun rasa tenang tuan-tuan, kenapa tidak tuan-tuan bersembang dengan Allah? Saya bagi logik ni supaya tuan-tuan nampak logik saya bagi ni, perumpamaan ni. Kalau tidak tuan-tuan tak nampak logik ni, kan? Logik tak tuan-tuan? Kalau kita sembang dengan kaunselor, dia bukan Tuhan, dia bukan malaikat. Kaunselor tu, dia bukan doktor tu, bukan malaikat, bukan Tuhan. Kita rasa lega, ya Allah, leganya. Ketenangan tu datang bila jumpa manusia. Tuan-tuan, kalau jumpa manusia pun tenang. Kenapa tidak bila kita baca Quran, kita bercakap, bersembang, berdialog dengan Allah, membaca kalam-kalam Allah. Allahu Akbar. Tapi ramai manusia tak mau ambil jalan baca Quran untuk mencari jalan ketenangan. Sebab tu saya dan tim saya sangat tegar untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan baca Quran, hafaz Quran. Dan ramai ribuan anak-anak yang kami telah didik. Dan alhamdulillah selama 6-7 tahun dah jadi hafiz 30 juzuk pun. Dengan hafaz sedikit, kita channelkan masuk sekolah agama yang ada Quran, channelkan masuk abad, channelkan masuk tahfiz sains. Tuan-tuan, Al-Quran ni mukjizat. Tuan-tuan takut apa dengan anak-anak yang hafal Quran? Jangan lihat anak hafal Quran ni tak ada kerja, masa depan gelap. Siapa yang kata? Waktu kita nak mati, tuan-tuan, dialah yang akan duduk di tepi telinga kita. Dia akan bacakan, Abah, ucapkan la ilaha illallah. Waktu kita mati, kita sakit, mati ni sakit yang sangat-sangat sakit, dia yang tolong redakan kesakitan dengan membaca Al-Quran. Tempat lihat anak-anak bila mati, kita upah tahfiz, tapi kita mati, anak-anak datang baca Al-Quran. Tuan-tuan tak rasa kekelazatan bila mana kita dah ada anak-anak yang boleh hafal Quran.
Tenang bukan takat di dunia. Masa nak mati pun tenang. Dah mati pun tenang. Mahsyar pun tenang. Dan masuk syurga dalam keadaan tenang. Tapi kita masa macam berkira-kira kita nak masuk tahfiz ni kan. Waktu kami tinggal kita buat hafazan online supaya kita hafazan online. Nak didik anak-anak seawal kecil ni, dia dapat hafal sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Tanam minat, berikan teknik yang betul. Lama-lama tuan-tuan dia perform sendiri. Saya tak cakap kosong tuan-tuan. Ribuan anak murid kami telah berjaya. Kami nak bentuk bina keluarga Al-Quran. Kita bila keluarga tak ada, kalau bila keluarga kita tidak ada orang yang boleh hafal Al-Quran, kita rasa ya Allah, seronokkan kalau ada anak-anak yang boleh hafal Al-Quran. Kalau dah ada nak, ada cita-cita, keinginan, terus maju ke depan tuan-tuan abang. Jangan dengar lihat di belakang. Terus bentuk anak-anak yang boleh hafal Quran. Dan anak hafal Quran juga boleh jadi doktor, boleh jadi engineer, boleh jadi pilot. Dah ada ilmu Quran, tuan tak bimbang dah dengan akhlak masalah sosial akhir zaman ni. Cuma kita pantau-pantau juga sikit-sikit. Sebab Al-Quran itu menjadi teguran yang paling bermakna kepada mereka. Allahu Akbar tuan-tuan dan puan. Wallahu khabir bima ta'malun. Allah menyampaikan apa? Allah menyampaikan. Allah Maha mengetahui. Allah Maha menyampaikan apa yang bima ta'malun, apa yang telah kamu buat. Maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala bagi kamu balik ke dunia pun, maksudnya tadi kamu minta pada Allah, ya Allah kami nak balik ke dunia, kami nak buat baik, nak bersedekah, nak menjadi orang soleh. Allah tahu dah panggil manusia ni. Waktu susah dia minta pada Allah, waktu senang dia lupa Allah. Saya beri contoh mudah ya. Kita naik kapal, kita katalah kita naik kapal, kita nak pergi ke pulau Kapas. Sampai dalam perjalanan pulau Kapas, na'udzubillah, pum, tenggelam. Kapal bocor, habis semua jatuh dalam laut. Kita pun mengkapai tolong. Masa tu kita kata, ya Allah, kalau kau tolong hidupku, ya Allah, aku tak mau tinggal semayang, aku nak bersedekah. Kita macam-macam janji dengan Allah. Maka Allah selamatkan kita daripada tenggelam. Bila Allah duduk, kita letakkan dia darat, selamat balik. Lepas seminggu, lupa dah, tak semayang dah, derhaka balik ibu bapa kan, bercakap pun dia bercakap dengan mengumpat, suka fitnah orang, sebar fitnah, dia mula panggil nama dia balik. Sebab Allah tahu panggil manusia ni, waktu susah dia cari Allah, waktu senang dia lupa Allah balik. So Allah kata, Allah tahu panggil kita. Allah tak biarkan hamba-hambanya menjadi seperti mana begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan biarkan manusia itu bila sampai masa keadaan yang mereka tetap akan berada dalam keadaan mereka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya dalam program Tadabbur Al-Quran Menara Rancangan kita pada hari ini sangat mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita ada kita kongsikan. Harta kita, tenaga kita, ilmu kita, anak-anak kita, apa saja yang Allah rezekikan, yang kita kata itu rezeki saya. Allah bagi rezeki bukan harta saja, Allah beri rezeki masa. Bila masa tu ada, bagi sama masa tu untuk Islam. Jangan kita boleh pergi supermarket tapi tak boleh pergi ke masjid. Kita boleh baca WhatsApp, kita tak boleh baca Quran. Kita boleh tengok Facebook, tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, kalau Allah tanya akhirat kelak, kita nak sibuk, Allah tahu kita sibuk tu sibuk apa. Allah Maha mengetahui sebab ada malaikat yang sentiasa mencatat, buat laporan, report daily kepada Allah Subhanahu wa taala. So sampai tahap bukti itu black and white ada dengan Allah. Walaupun Allah tak ada malaikat pun tak apa, Allah tahu. Allah tak ada malaikat, Allah Maha mengetahui. Tapi itu Allah nak tunjukkan malaikat ditugaskan untuk sentiasa mencatat amal kebaikan dan amal keburukan yang kita ada. Supaya kita sedar, Allah bagi peluang kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video saya ini pada program hari ini, kita sama-sama berdosa. Bukan maksud saya bercakap saya tak ada dosa. Kita sama-sama berdosa. Untuk menebus kesilapan kita, untuk kita menjadikan dosa kita diampunkan oleh Allah, pertama sekali perlulah bertaubat pada Allah. Istighfar, astaghfirullahalazim, tubna ilallah. Kita menyesal, kita berazam tak nak buat lagi dan tak buat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menyesal dengan kesilapan kita buat. Tak ada orang yang tak berdosa, tak ada orang yang tak buat salah, semua buat salah. Kita menyesal dan kita nak buat baik balik. Yang kedua, kita gunakan harta-harta kita ada untuk bersedekah. Sedekah tuan-tuan. The power of sedekah ni waktu Rasulullah SAW antara orang yang paling banyak bersedekah. Nabi Muhammad SAW ni orang kaya.
Kaya tuan-tuan. Sebab dia berniaga. Tuan-tuan ingat Nabi Muhammad tak pandai berniaga ke tuan-tuan? Dia kaya dengan perniagaan dia kaya. Dan dia kaya dengan perniagaan dia, dia berkahwin pula dengan isteri yang kaya, Sayyidatina Khadijah. Sampai umur 40 tahun bila dia ditabarkan sebagai seorang Nabi, mengikut pandangan dalam kitab yang saya baca tuan-tuan dan puan-puan, sampai tahap dia berada pada keadaan freedom financial. Dan Muhammad SAW berada pada freedom financial, maksudnya berada dalam keadaan bebas masalah kewangan. Kalau tuan-tuan kita bebas kewangan, kita buat apa? Kadang-kadang kita melancung, jalan. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeza. Nabi gunakan semua duit itu untuk agama Allah. Dia guna semua duit dagang untuk agama Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW mati pun tak ada apa dia tinggalkan, melainkan dia meninggalkan perjuangan agama untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidatina Khadijah mengatakan bahawa, ya Rasulullah, kalau saya mati nanti tidak ada apa yang boleh aku berikan, tidak ada apa yang kau boleh ada duit untuk dakwah kamu. Kalaulah ada nilai dan harga tulang aku ini, ambillah tulangku dan kau juallah, dan kau ambillah daripada harga nilai jualan itu untuk kau gunakan untuk dakwahmu, ya Rasulullah. Nabi ni habis duitnya untuk agama. Maksudnya, adakah Nabi susah? Tak. Nabi dimuliakan, Nabi diangkat darjat. Susah tu bukan dia diuji oleh Allah Ta'ala. Manusia kalau tak mahu diuji, dia bukan manusia. Baik mati, dia lebih baik daripada hidup. So dia tak nak diuji oleh Allah. Maka hidup ni penuh dengan ujian. Kaya pun ujian, miskin pun ujian, sakit pun ujian, sihat pun ujian. Kena COVID, corona pun ujian, tak kena COVID pun ujian. Tuan-tuan dan puan-puan, mati adalah ujian, hidup adalah ujian. Yang akan menamatkan proses ujian ialah waktu kematian. Bila mati dah tak ada ujian. Yang dia ada ialah pembalasan. Ketika itu akan dihitungkan, akan dicek, akan ditengok, dinilai. Satu-satu yang kita buat akan dinilai satu-satu, tuan-tuan. Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan kena panglima Islam. Kan, dia mati hanya tinggal beberapa dirham saja, tuan-tuan. Sedangkan dia pahlawan yang gagah perkasa, yang memiliki kuasa, memiliki kerajaan. Tetapi baginya ialah perjuangan is number one. Tuan-tuan dan puan-puan, sedarlah tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di akhir zaman. Sedarlah tuan-tuan, kita berada di pusingan bumi yang di akhir usianya. Kita berada di zaman penuh dengan fitnah, tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Yang boleh menyelamatkan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berpeganglah pada kitab Allah di saat orang tidak memegang dengan kitab Allah. Yakinlah pada hadis-hadis Rasulullah di saat hadis Rasulullah itu dicerca, dihina, dikritik dengan hadis-hadis Nabi. Kan? Hanya hadis Nabi dan juga Al-Quran inilah menjadi benteng penyelamat akidah umat di akhir zaman. Berpeganglah teguh kepada dalil-dalil yang terdapat di dalam hadis dan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan apa perkongsian saya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang sekalian, dapat manfaat daripada perkongsian saya. Kesimpulan daripada apa yang kita belajar daripada surah Al-Munafiqun, bermula pada ayat ke-9 dan ayat ke-10 dan ayat ke-11. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala rezeki, dan rezeki Allah dalam bentuk harta dan anak-anak. Jangan sampai dia lupa kamu kepada Allah. Dan kalau kamu nak buat bagi lupa juga, Allah kata kamu akan rugi. Waktu bila? Waktu kamu nak mati pun kamu nampak dah kerugian ni. Macam mana nampak? Allah gambarkan. Bila nak mati, Allah nampakkan apa yang telah kamu gunakan anak dan harta kamu. Kalau kamu kedekut, kamu nampak tak ada apa-apa, dan kamu nak minta pada Allah, ya Allah, nak balik ke dunia boleh? Pasal apa? Dua benda kamu nak buat. Nak buat apa? Nak bersedekah, nak jadi orang baik. Allah kata tak boleh dah. Wala yuakhirallah, dan Allah tidak akan melambatkan ajal bila sampai. Ajal sampai, tetap kamu akan mati. Yang berubah apa-apa? Yang berubah adalah cara mati saja boleh ubah. Waktu mati tak boleh ubah. Tarikh dah ada di tangan Allah. Masa dah ada, saat dah ada di tangan Allah. Hanya Allah Maha mengatur ni, kita akan mati. Tak ada orang yang tak akan mati. Nabi Muhammad pun mati. Para sahabat pun mati. Fir'aun yang usia dia berapa tahun pun mati. Nabi Nuh AS usia berapa banyak usia Nabi-Nabi dulu sampai beratus tahun mati. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pun akan mati. Kita hidup pun duit ni mati. Duit berebut harta tanah mati. Duit berebut kekayaan mati. So tak salah mencari rezeki, tak salah mencari duit. Yang salah cari rezeki sampai lupa Allah. Itu Allah pesan. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah.
InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi, ada kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Saya doakan tuan-tuan mudah dimurahkan rezeki, dipermudah urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang telah mengikuti program ini. Jumpa lagi insya-Allah. Siru ala barakatillah. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.